Okey. Jadi kita tengok lagi tajuk. Aisyah belikan bantal untuk Nabi. Yang keenam, Nabi hendak pulang, Aisyah hias rumah. Biasa tak kita orang puan, bila suami kita nak balik kerja setengah jam lagi, kita baru ngemah. Biasa tak? Biasa, saya gitu tau. Mula-mula bola kubahannya, tapi sepolah sikit. Tapi bila tahu ni suami kata on the way, ataupun kita dah agak dia basapa pukul apa, masa tu kok ngemah lah kita ni. Rupanya ibunda kita pun macam tu. Bila nak sambut kepulangan Rasulullah ni, dia kemah rumah supaya bila Nabi masuk tengok selesa. Walaupun rumah Nabi kecil, walaupun tak ada benda sepoh sangat, tapi Sayyidatina Aisyah hias rumah. Subhanallah. Okay, kita tengok lagi. Nabi tidak pulang mengejut. Nanti memang ada hadis Nabi larangan pulang mengejut. Kalaulah dia pulang tu memang waktu dia dah biasa, dah kejut lah masuknya. Tapi contoh biasa balik pukul 5, tapi hari tu balik awal sikit pukul 3. Janganlah balik mengejut. Kalau ikut sunnah Nabi, baliklah kalau nak balik mengejut, kabur dulu, royak dulu, supaya isteri tu bersedia. Kan tengok-tengok isteri duduk main WhatsApp, lepas tu dapur pun tak berasak lagi. Tiba-tiba suami balik pukul 3, dok masak lagi, boleh jadi balok. Sebab isteri ni boleh standby dah. Suami balik pukul 5, biasanya pukul 4 dah je buat jepuk. Kau buat kuih, dia tiba balik pukul 3 dok dah. Lepas tu tok lagi kata, dok aman dia. Dah awak balik ngejut, kita tak tahu. Dengan berserabel, dok mandi lagi. Daripada pagi dok mandi lagi. Kalau time malam tu kadang tu, bolehlah buat perangai dok mandi lagi contoh dah. Jadi memang ada larangan, dilarang balik mengejut. Nak kabarnya, sebab itu ada orang yang baru masuk Islam. Saya nak cerita lah. Ini kisah benar. Ada pasangan suami isteri, Mak Saleh, dia masuk Islam sebab dia tengok cara orang Islam makan je. Pasangan ni dia tengok cara orang Islam makan. Cerita ni gini. Suami isteri ni, Mak Saleh, orang bukan Islam, balah sampai nak cerai. Satu hari, nak jadi asbab mereka berdua masuk Islam, dia pergi ke tempat, mungkin dia kawan dengan orang Islam. Lepas tu tak tahu cerita macam mana, dia makan bersama-sama dengan orang Islam makan. Dan kebetulan masa tu dia makan dalam talam. Makan ramai-ramai berjemaah dalam talam. Itu sunnah Nabi ya. Nabi makan dalam talam, itu sunnah Nabi. Rumah kita ada talam tak? Sipang dah. Kalau talam besar buat jamu tu, kalau makan dah talam tu dengan suami, macam balok sebab besar sangat. Dia ujung ni, kita ujung ni ya. Dah jadi juga. Sebab talam dia buat kecil. Allah dah makan berdua dalam pinggang lah. Kalau makan dalam 5 orang, kenalah talam. Besar payuh nak basuh. Tak muat sing. Betul tak? Jadi talam dia buat kecil kalau nak makan berjemaah lah. Sebab banyak yang hadis Nabi, apabila sahabat-sahabat berkumpul, bahkan pernah seorang sahabat bertanya hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya Rasulullah, aku makan tapi tidak kenyang, ya Rasulullah, kenapa? Lalu Rasulullah pun bertanya, kamu makan dengan siapa? Aku makan seorang diri. Lalu Nabi kata, makanlah berdua. Jika kamu tidak kenyang makan berdua, makanlah bertiga. Ingatkan kalau dah kenyang, kena makan banyak sikit. Dah, kalau kita dah kenyang lagi, dah makanlah lagi. Dah, Nabi suruh makan jumlah yang sama, tapi makan berjemaah. Sebab daripada berjemaah ada barakah. Kenyang itu daripada Allah. Bukanlah memang betul lah kita kata kenyang bila makan ni. Tapi ada orang makan sikit, tapi kenyang cepat, badan tubuh badan sehat. Ada orang makan banyak, saya lemah nak buat ibadah. Sebab yang paling utama adalah barakah. Pernah satu ketika duduk dah. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi telah berada di hadapan hidangan talam makanan. Dalam berapa orang sahabat-sahabat Nabi dah berada di hidangan. Tiba-tiba ada satu tangan nak ambil makanan, Nabi pun pegang tangan tu. Lalu Nabi pun bersabda, sesungguhnya syaitan makan melalui tangan orang ini. Nabi pegang tangan orang tu dan Nabi kata sesungguhnya syaitan akan makan melalui tangan orang. Bukan Nabi kata ni tangan syaitan dah, sebab tu tangan orang sungguh. Tapi sebab orang tu masa nak makan dia tak baca bismillah.
Siapa yang bila makan tak baca bismillah, dia sedang memberi laluan kepada syaitan untuk makan bersama-sama dengannya. Ini bukan kata orang tua, tak baca bismillah syaitan makan. Kita bunyi, kita dengar daripada kecil orang tua kata gitu, makanlah kayak giwi kenyang ke syaitan. Itu sebenarnya daripada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Sampai Nabi beri peringatan sebelum makan. Ada seorang kanak-kanak, ini cerita siapa? Iaitu Umar bin Salamah. Umar bin Abu Salamah. Ummu Salamah tu isteri Nabi. Abu Salamah tu adalah suami kepada Ummu Salamah yang telah meninggal dunia. Salah seorang anak mereka namanya Umar. Umar ni dia cerita, ketika aku kecil di bawah jagaan Rasulullah. Rasulullah kan ambil Ummu Salamah sebagai isteri, jadi anak tiri Rasulullah lah ni. Ketika aku masih kecil di dalam rumah dan dalam jagaan Rasulullah, satu hari aku nak makan dan kadang terburu-buru dan aku tak baca bismillah. Lalu Nabi pegang tanganku. Nabi bukan getuh. Kita kan bukan getuh, kita panggil apa? Lepak. Kalau kita lepak, apa nak baca bismillah ni? Tapi tepi ke? Kalau kita tepi, jetak wasa hati, betul tak? Tepi wasa hati. Tapi Nabi cara dia adalah pegang tangan. Lalu Nabi pun sebut, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Subhanallah. Bacalah nama Allah, ambil wak paling dekat dan juga makan tangan kanan. Nabi kata, Masya Allah, Nabi ni suka mendidik. Jadi nak cerita apa tadi tu? Orang putih tadi. Bak cerita ingat. Okey, jadi tak berkesudahan dah. Jadi cerita ni, Mak Saleh ni bila dia tengok orang Islam makan, mulai rasa dan nak terima, rasa geli. Sebab dalam talang kan ada tangan wanita, ada warna coklat, warna putih, lepas tu macam-macam orang. Mula-mula dia rasa bersalah sebab tak pernah makan berkongsi satu pinggang ni, satu talang ni. Lepas tu lama-lama dia rasa macam seronok. Seronok tu datang daripada apa? Daripada Allah. Sebab buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun. Rasa saling kasih sayang menyayang. Jadi dia balik, dia kata dia pun cuba makan satu bekas, satu pinggan dengan isteri dia. Padahal baloh ni nak cerah, nak apa, tak ada gidah kaunseling apa semua. Lepas tu bila isteri dia tanya kenapa, dia pun tak bagi tahu. Dia kata, marilah kita makan. Makan sama-sama, makan sendiri ni tapi dalam satu pinggan. Lama-lama makin kurang baloh. Makin lama-lama makin berkasih sayang. Akhirnya tak jadi nak bercerai. Lalu suami ni kata mengajak isteri dia masuk Islam. Bila isteri dia tanya kenapa, sebenarnya amalan yang kita buat ni, saya ambil contoh daripada umat Islam. Dan kalaulah kita ni baru je makan cara orang Islam makan, pun kita dah berkasih sayang. Bayangkan kalau kita dah masuk Islam, lagilah kita ni berkasih sayang. Subhanallah. Akhirnya pasangan ni masuk Islam kerana melihat akhlak ataupun adab kaedah orang Islam makan. Orang Islam makan diajar pernah beradab. Kalau ikut sunnah Nabi, ambil paling dekat, makan jangan terburu-buru. Lepas itu baca bismillah, maksudnya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau orang Kristian dia panggil dia munajat, dia buat hajat masing-masing depan makanan. Tapi itu asalnya amalan daripada agama Islam itu sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apa yang kita buat perangai comel-comel hari ini sebenarnya datang daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak amalan itu orang bukan Islam, dia menjadikan amalan rutin harian mereka.